Kanak-kanak ialah insan istimewa. Mereka meneroka dan mempelajari perkara di sekelilingnya. Melukis ialah salah satu aktiviti yang mereka gemar lakukan. Di atas permukaan yang rata tersebut merupakan tempat mereka meluahkan perasaan, tempat mereka mengadu, tempat mereka untuk menyampaikan harapan mereka. Lihatlah betapa indahnya dan kreatifnya insan ini. Jangan biarkan, jangan hadkan dan jangan abaikan kebolehan mereka, kerana setiap kanak-kanak dilahirkan dengan sifat kreatif. Victor Lowenfeld. Salam perpaduan dan selamat sejahtera. Nama saya Carlos Tinos Anak Kirip dari kelas G1.3 Major Pendidikan Seni Visual. Pada hari ini saya akan menerangkan konsep dan ciri kreativiti, estetika dan ekspresi visual. Jadi mari kita saksikan. Kreativiti bermaksud kemampuan ataupun kebolehan mencipta sesuatu perkara, ataupun kreativiti ini bermaksud daya kreativiti dalam menghasilkan sesuatu perkara. Manakala Torrance 1963 menyatakan bahawa kreativiti ini ialah sesuatu perkara yang dikenal pasti apakah masalahnya, membentuk sesuatu idea dan membuat tindakan ataupun berkomunikasi terhadap sesuatu keputusan. Dalam sesebuah lukisan kanak-kanak, kita dapat lihat bahawa lukisan kanak-kanak ini mempunyai ciri-ciri kreativitinya. Apakah ciri-ciri kreativiti tersebut? Mari kita lihat. Dalam kreativiti, terdapat beberapa ciri yang ditekankan dalam sesebuah lukisan karya. Contoh berikut merupakan lukisan yang saya hasilkan ketika saya berumur 17 tahun. Antara ciri tersebut ialah bersifat fleksibel. Ketika saya berumur 17 tahun, saya bersifat fleksibel kerana saya mampu untuk menghasilkan sebuah lukisan di depan ramai orang dan tidak mengira di mana sahaja saya berada. Lukisan ini bertemakan keindahan alam semula jadi. Maka, sensitif dan peka ini merupakan ciri yang amat sesuai dalam sesebuah karya dan menunjukkan kreativiti seseorang kerana mengamalkan nilai alam semula jadi. Ciri idea asli ataupun tulen merupakan idea tulen yang bukan cedokan dari mana-mana sumber ataupun bahan-bahan rujukan yang lain. Lukisan ini menampakkan bahawa idea tersebut datangnya dari pemikiran dan jiwa seseorang. Seterusnya, ciri bersifat terbuka menunjukkan bahawa seseorang individu itu menerima pandangan dan kritikan daripada mana-mana pihak. Kreativiti juga menunjukkan ciri-ciri logik iaitu rasional terhadap makna dan mesej yang disampaikan. Ciri yang terakhir iaitu ciri berfikiran bebas. Individu itu tidak mempunyai limitasi ataupun had dalam penghasilan karya kerana pelbagai idea yang boleh dijana untuk menghasilkan sesebuah karya yang lebih kreatif dan mempunyai nilai estetika. Dalam penghasilan sesebuah kreativiti, terdapat beberapa rangsangan ataupun langkah dalam merangsang kreativiti dan artistik seseorang individu, terutamanya kanak-kanak. Antaranya ialah pemerhatian. Proses pemerhatian melibatkan proses di mana kita perlu menggunakan panca indera kita untuk melihat keadaan di sekeliling. Proses yang kedua iaitu penorakaan. Penorakaan melibatkan penggunaan bahan media dan bagaimanakah cara kita menggunakan bahan-bahan tersebut untuk memastikan bahawa berlakunya proses penghasilan yang berjaya. Maka kita akan pergi ke proses penghasilan. Proses penghasilan akan terjadi jika proses tersebut dilakukan dengan cara yang betul. Maka keseluruhan penggunaan elemen-elemen asas mereka akan dihasilkan dengan sempurna. Manakala proses yang terakhir ialah proses apresiasi. Proses apresiasi amat ditekankan dalam penghasilan karya. Dalam rangsangan kreativiti, apresiasi menekankan tentang formalistik iaitu unsur seni reka dan prinsip rekaan.
Kedua-dua elemen ini merupakan elemen yang asas untuk diterangkan kepada khalayak ramai. Apakah perasaan anda jika melihat sesebuah karya seperti karya ini? Dalam banyak-banyak hasil karya seperti karya yang saya hasilkan mempunyai nilai-nilai estetika. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, estetika bermaksud cabang falsafah yang mengkaji berkaitan dengan konsep, keindahan, cita rasa dan sebagainya. Manakala menurut Theory of Art, beauty is not something that exists objectively but something that is felt. Bermaksud, keindahan ini merupakan keindahan yang bukan sahaja dilihat dari segi makna tersurat, kerana makna tersirat juga merupakan salah satu elemen yang mengindahkan lagi sesebuah karya. Dalam estetika, terdapat kaedah untuk melihat sesebuah keindahan karya. Antara kaedah tersebut ialah kaedah konsep relativis. Konsep relativis merupakan golongan yang dipengaruhi oleh pengalaman dan persekitaran individu, termasuklah gaya hidup dan budaya sesebuah masyarakat. Dalam konsep ini juga akan wujudnya perbezaan persepsi dan pendapat tentang nilai keindahan. Sebagai contoh, penduduk yang tinggal di luar bandar akan merasakan keindahan tersebut melalui alam semula jadi di sekelilingnya, manakala penduduk yang tinggal di bandar akan melihat keindahan dari segi pembinaan bangunan dan kemodenan yang indah. Kaedah yang kedua untuk melihat keindahan iaitu kaedah konsep objektivitis. Konsep ini menekankan terhadap golongan yang melihat dari aspek formalistik. Aspek formalistik ini merupakan aspek elemen asas reka dan unsur makna tersurat dan tersirat dalam sesebuah karya. Konsep ini bertujuan untuk merakamkan pengalaman estetika yang dilihat begitu indah dengan pelbagai unsur ataupun elemen yang difokuskan dalam sesebuah karya. Kadang-kadang apa yang kita rasa terhadap lukisan itu mempunyai kaitan dengan orang sekeliling kita, bukan saja apa yang kita rasa. Maka, ekspresi visual memainkan peranan dalam karya sesebuah lukisan. Ekspresi dalam konteks seni ialah satu bentuk komunikasi seumpama bahasa, manakala menurut The Expression Theory, rupa dan corak yang dihasilkan oleh pelukis merupakan gagasan yang diekspreskan oleh pelukis tersebut. Dalam ekspresi visual, ekspresi melibatkan komunikasi ataupun luahan perasaan seseorang individu melalui karyanya sendiri. Di sini dapat saya berikan contoh terhadap interpretasi elemen warna lukisan kanak-kanak. Interpretasi ini merupakan salah satu proses untuk menghayati ataupun menyampaikan mesej tersirat. Warna hijau tua merupakan peka terhadap alam semula jadi. Warna pada pokok iaitu warna hijau tersebut merupakan nikmat kehidupan yang indah. Bagi warna hijau pada kawasan yang lapang dan luas tersebut merupakan jiwa yang lapang dan tenang. Bagi matahari yang berwarna jingga tersebut merupakan semangat dalam sesebuah kehidupan. Bagi batang pokok yang berwarna coklat bermaksud kesegaran alam semula jadi, dan yang terakhir iaitu warna kuning pada pintu rumah tersebut melambangkan keselamatan dalam perlindungan dan keperluan harian. Berdasarkan lukisan kanak-kanak, bagaimanakah kita hendak menganalitik terperinci tentang penggunaan multimedia dalam penghasilan sesebuah karya lukisan kanak-kanak yang kreatif? Maka kita akan lihat bagaimanakah perkara ini boleh terjadi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, multimedia merujuk kepada berkaitan dengan pelbagai jenis media yang digunakan seperti slide atau televisyen yang banyak digunakan dalam membuat persembahan, pengajaran dan pembelajaran, dan penggunaan dalam cara-cara menghasilkan sesuatu perkara. Dalam multimedia terdapat beberapa unsur yang ditekankan, iaitu teks, grafik, audio, video,
dan animasi. Yang pertama, teks. Penggunaan teks mempunyai pelbagai jenis seperti style, font dan warna yang digunakan. Ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada murid. Yang kedua, grafik. Grafik melibatkan penggunaan gambar raja dan raja-raja seperti peta Aiting dan pelbagai piramida yang lain. Seterusnya, penggunaan audio. Audio dapat merangsang deria pendengaran bagi murid-murid. Tambah-tambah juga dapat meningkatkan daya pendengaran dan menyampaikan maklumat dengan jelas. Seterusnya, video. Unsur video amat memberangsangkan untuk menerima maklumat, terutamanya apabila video ini ditayangkan, ianya dapat menjimatkan masa. Seterusnya, yang terakhir iaitu animasi. Animasi merupakan pergerakan ataupun unsur-unsur yang wujud untuk menceriakan lagi sesebuah grafik yang dihasilkan terutama dalam penggunaan multimedia teknologi maklumat. Penghasilan karya kanak-kanak sebenarnya menunjukkan kreativiti yang lebih padu dan meningkatkan lagi daya rangsangan mereka. Oleh itu, penggunaan multimedia dalam PSV amat penting. Antara kepentingan tersebut ialah maklumat lebih realistik. Penggunaan video mampu mempersembahkan sesuatu imej secara realistik, maka pelajar dapat lebih jelas dan perkara yang ingin disampaikan. Kepentingan yang kedua iaitu multimedia mampu merangsang pelbagai deria. Penggunaan seperti grafik, animasi maupun audio dapat meningkatkan keberkesanan proses penyampaian sesuatu mesej kerana elemen ini bersifat dinamik. Kepentingan yang terakhir ialah multimedia penting untuk meningkatkan proses PDPC. Penyampaian melalui video mampu meningkatkan kefahaman murid. Oleh itu, guru hanya bertugas sebagai pemudah cara untuk merangsang kreativiti murid-murid. Secara rumusannya, kreativiti, estetika dan ekspresi visual amat penting dalam lukisan kanak-kanak. Tidak ketinggalan juga bahawa penggunaan multimedia dan teknologi maklumat amat penting dalam memperkembangkan potensi dan bakat kanak-kanak. Dalam masa yang sama, penggunaan perisian yang baharu dan penciptaan iaitu inovasi dapat memajukan pembangunan negara kita. Itu sahaja dari saya, Carlos Tinos, anak Kirip. Sekian, terima kasih.